Assalamualaikum dan selamat malam. Ada yang WhatsApp saya, ada yang mesej saya minta saya terangkan mengenai bind research ataupun carian penduaan. So sebenarnya dia tak berapa susah. Jadi kita akan sama-sama tengok kod ni dan cara untuk menggunakan bind research. Okay. So ini penerangan yang diberikan oleh buku teks. Alright, ini penerangan yang diberikan oleh buku teks. So macam mana dia buat? So mula-mula kan bila kita cari nombor dalam bind research, kita akan cari di tengah. Alright, so kalau nombor tu je lagi besar daripada nombor yang dicari, so kita akan cari dekat bahagian atas. Alright. Kalau nombor tu lebih kecil daripada nombor yang cari, kita akan cari dekat bahagian bawah. And then kita akan bahagi dua sampailah kita jumpa nombor tu. Tapi tak apa, latihan ni kita akan buat bersama-sama. Ini penerangan kod je. Alright, ini penerangan kod je. Saya translatekan kod ni, saya suka tunjuk dalam table. Alright, jadi nombor yang array yang kita ada tu ialah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu nombor yang dicari di sini, alright, nombor yang dicari di sini ialah 2. So indeks awal, alright, dia tulis dekat sini indeks awal ialah 0. Alright, jadi yang pertama ni saya buat 0 siap-siap dekat sini. So indeks akhir dia ialah number of length tolak 1. Apakah itu number of length ni? Berapa array? Array ni berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 benda dalam array ni. Tolak 1 jadi 4. Kenapa 4? Sebab dalam array, sedia maklum ya, indeks pertama ialah 0, indeks kedua ialah 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ni merujuk kepada indeks terakhir di dalam array. Okay, sebab tu dia 4 dekat situ. Jadi kat sini ada indeks tengah. Indeks tengah dia bagi formula. Indeks akhir campur indeks awal bahagi 2 dan kecilkan. Kalau benda tu ada perpuluhan, kecilkan. Alright, so dekat sini indeks awal ialah 0, indeks akhir ialah 4, bahagi 2, jawapannya ialah 2. So ini ialah indeks tengah. And then dekat sini dia ada logik. Alright, dia ada logik kat sini. So array, dia akan tengok array indeks tengah. So ini dia punya logik lah. Alright, so array indeks tengah, jika array indeks tengah lebih besar daripada nombor carian, indeks akhir akan jadi indeks tengah campur indeks tengah tolak 1. So saya letak kat sini sebagai nota lah. Right, jika array indeks tengah lebih besar daripada nombor carian, so indeks awal betul lah, indeks tengah lebih besar daripada nombor carian. Okay, indeks akhir sama dengan indeks tengah tolak 1. So saya silap, sorry. So indeks akhir adalah indeks tengah tolak 1. Okay, and then saya akan tengok kat sini pula. So jika array, jika array indeks tengah lebih kecil daripada nombor carian dekat sini, jadi indeks awal equals to indeks tengah tolak 1. Indeks awal equals to indeks tengah tolak 1. Okay, saya akan copy paste, nanti saya lupa. So dalam buku teks, alright, skop dia ialah nombor tu wujud. Alright, so saya tak cover bahagian nombor tu tak wujud sebab dalam buku teks kod yang diberi tu nombor tu wujud. Tapi kalau siapa yang nak tahu macam mana kalau nombor tak wujud, kod macam mana tu, boleh tulis di komen ataupun boleh PM tepi lah. Alright, nanti saya boleh jawab dan tunjuk kod kalau nombor tak wujud. Okay, jadi kita akan gunakan logik ni. Saya dah ada logik ni, saya dah translatekan kod dia dalam bentuk table dan kita akan tunjuk bersama-sama macam mana proses pencarian ini berlaku. Alright, so saya ada kat sini indeks tengah, array indeks tengah. So indeks tengah adalah 2. Alright, indeks tengah adalah 2. So array indeks tengah ialah array 2. Alright, so array 2 dekat sini adalah, kita tengoklah, alright, array 2 dekat sini adalah 0, 1, 2, array 2 adalah 3. So 3 dekat sini, 3 dia lebih besar daripada nombor carian. Alright, 3 malangnya lebih besar daripada nombor carian. So bila ini berlaku, apa yang akan berlaku ialah kita akan cari di bahagian ini. Right? Dia binary search akan kecilkan skop carian dan dia akan cari di bahagian depan. Alright, so kita boleh lengkapkan formula. So indeks awal tak berubah. Alright, kita dalam konsep ni indeks awal tak berubah, tetapi indeks akhir tadi dia 4, sekarang dah jadi 4 tolak 1, 3. 3 bahagi 2 1.5, tapi disebabkan ada math.index tadi, jadi dia akan jadi math.floor ini akan jadi 1. Alright, so indeks tengah dia akan jadi 0 campur 1 bahagi 2,
Jadi akan jadi 1,5, tapi disebabkan ada math dot floor, ini dia akan jadi kosong. Okay. So bila dah jadi dekat sini, dia akan bandingkan array tengah. So array kosong, adakah dia lebih besar daripada nombor carian ataupun lebih kecil daripada nombor carian? So array kosong ialah 1. So 1 lebih kecil daripada 2. So 1 lebih kecil daripada 2. So apa yang berlaku dekat sini ialah jika 1 lebih kecil daripada 2, saya dekat kes ni. Alright, saya dekat kes ni. So indeks awal akan jadi indeks tengah campur 1. So indeks awal akan jadi kosong campur 1. So indeks awal akan jadi 1. Indeks akhir tadi tak berubah. Indeks akhir tadi tak berubah. Dan indeks tengah akan jadi indeks awal campur indeks akhir bahagi 2. So 1 campur 1 bahagi 2, jawapannya 1. Alright. So saya akan tengok dekat sini array kosong, adakah dia lebih besar, array 1 which is 2, adakah lebih besar ataupun lebih kecil ataupun sama. Alright, so dia akan jadi dekat dalam kes ni. Alright, so if indeks tengah, if indeks nombor tengah sama dengan nombor carian, alright, jadi nombor yang dirujuk adalah indeks tengah. So dia akan keluar jumpa. Alright. Mana ni? Di sini. Okey, so ini untuk latihan yang simple sikit sebab jadi 5 nombor je. Kita cuba yang susah sikit. Kita boleh cuba yang ini. Alright, yang ini dia lebih susah sikit. Jadi kita akan cuba logik ni pula ya. So indeks awal, alright, kalau ikutkan kita punya exercise tadi, indeks awal ni yang pertama kosong. Alright, indeks akhir ni yang indeks ni lah. Alright, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tolak 1 8. Sebab dia length minus 1. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tolak 1 8. So indeks tengah ialah kosong campur 8 bahagi 2. So indeks tengah ialah 4. So kita akan mulakan dari sini lah. Array indeks tengah, array 4. Kosong 1 2 3 4. Right? Array indeks tengah ialah 60. Jadi saya akan bandingkan ya. 60 dia lebih kecil dari indeks carian. So 60 lebih kecil dari nombor carian. So saya dekat dalam kes ni. So indeks awal, right, indeks awal akan jadi indeks tengah. Indeks tengah adalah 4 campur 1. So ini akan jadi 5. So ini dia akan cari kat sini lah. Right, dia tahu dah dia bukan kat sini. So dia punya skop carian dia akan jadi yang ni. Skop carian akan jadi yang ini. Okey. So indeks akhir tak berubah, indeks akhir ialah 8 dan indeks tengah ialah 5 campur 8, 13 bagi 2, 13 bagi 2 6.5. Alright, dia akan jadi 6. Okey. So dia akan tengok kat sini 0 1 2 3 4 5 6. So array indeks tengah, array indeks tengah sama dengan berapa ni? 80 lah kan? Ada 80. So 0 1 2 3 4 5 6. So dia akan dekat sini dia akan tulis jumpa. Alright, dia akan terus ke dalam senario ni tak sama. Alright, ini jadi senario yang tak sama. So jika senario dia sama, alright, jika senario dia sama, so document.write nombor yang dirujuk nombor 60 jumpa. Saya ingat lagi panjang lagi susah, lagi senang. Kita tengok yang terakhir pula ya. Kita tengok yang terakhir. Harap-harap ni lagi susah lah. Okey, nombor carian 8. Alright, nombor carian 8, indeks awal kosong. Indeks akhir 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Indeks akhir adalah 8. Alright. Indeks tengah adalah 4. Indeks tengah adalah 4. Array indeks tengah, array indeks tengah 0 1 2 3 4. So array indeks tengah adalah 17. Alright. 17 dia lebih besar daripada 8. So jika 17 lebih besar daripada 8, saya dalam kes ni. So indeks awal tak berubah, tetapi indeks akhir akan jadi 4 tolak 1. 4 tolak 1, jawapannya adalah 3. Indeks tengah ialah 0 campur 1, 0 campur 3 bahagi 2. So 0 campur 3,
3 bahagi 2 1.5, dia akan math.floor, jadi dia akan ambil 1. Terus jumpa. Alright, so terus jumpa. So dekat sini saya ikut skop carian. Alright, skop carian akan berkurang dari sini ke 3, 0 1 2 3. Dia akan cari dekat sini lah. Dia akan cari dekat sini. So ini saya akan dapat nombor je 1, tapi malangnya ini pun senang juga. So array index tengah, alright, array index tengah adalah 8 lah. Alright, so 01. Jadi dekat sini bila 01 dia akan terus keluar ke yang bahagian dijumpai. Okay. So ini contoh binary search. Jadi saya akan ini penerangan je, tapi nanti saya akan beri latihan untuk siapa yang ada app saya. Saya akan beri latihan untuk you all cuba untuk bahagian binary search. Tengok boleh jawab ke tak. Sekian saja untuk hari ini. Kalau ada persoalan boleh tinggalkan di komen, and then kita jumpalah video seterusnya. Dan kalau nak minta saya cover apa-apa pun boleh maklumkan di komen juga.